Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Sharifah Suraya binti Syed Muhammad, penyelaras JCOF SK Taman Winting 1, akan memberikan sedikit taklimat berkenaan dengan pendidikan Islam tahun 1 beserta dengan program JCOF. Okey, untuk subjek pendidikan Islam tahun 1 seperti biasa, sebagaimana dari tahun 1 sehinggalah tahun 6, kita ada beberapa bahagian yang akan diajar di dalam buku teks, iaitu yang pertamanya Al-Quran, yang keduanya Jawi dan ketiganya Ulum. Okey, untuk bahagian Al-Quran terdapat dua bahagian yang utama, iaitu hafazan dan juga tilawah. Di mana hafazan ni murid-murid akan didedahkan dengan surah-surah pendek daripada Al-Quran, dan murid akan dibimbing untuk menghafaz sehingga lancar. Contohnya untuk tahun 1, murid akan diminta untuk menghafaz surah Al-Fatihah dan juga surah An-Nas. Okey, bagi bahagian tilawah pula, penekanan ataupun pendedahan dan juga penekanan tentang ilmu tajwid asas, contohnya seperti hukum mim mati, hukum nun mati, baris dhammatain dan sebagainya, akan diajar untuk murid tahun 1. Okey, untuk bahagian Jawi pula, murid-murid tahun 1 akan didedahkan dengan huruf tunggal ataupun huruf hijaiyah Jawi bermula dari huruf alif sehingga huruf nya. Murid-murid akan diajar berulang-ulang untuk menguasai dulu, mengenal dan menguasai dulu huruf-huruf hijaiyah ini, kemudian akan dipindahkan pula kepada pelajaran seterusnya, iaitu pelajaran mengeja suku kata terbuka dan suku kata tertutup yang mudah. Okey, untuk bahagian ulum pula terdapat 5 bahagian yang penting dalam subjek pendidikan Islam ini. Yang pertamanya ialah ibadah. Okey, untuk ibadah ini untuk tahun 1 murid-murid akan belajar tentang beristinja, berwuduk dan juga bersolat. Okey, yang keduanya bahagian akidah, murid-murid akan diajar tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna, maksud beserta dengan apa kesan beriman dan juga apa kesan tidak beriman ataupun berpegang kepada ajaran, kepada nama-nama Asmaul Husna dan juga sifat-sifat Allah ini. Okey, yang ketiganya ialah akhlak, yang keempatnya sirah Nabi dan kelimanya adab. Okey, adab yang mudah, contohnya adab makan, adab sebelum tidur dan sebagainya, contohnya. Okey, di dalam pendidikan Islam ini juga berseiringan dengan pendidikan Islam ini adanya wujudnya program di mana program ini diwujudkan untuk memperkasakan lagi pendidikan Islam. Memperkasakan lagi pendidikan Islam ini kepada murid-murid dari sekolah rendah lagi, iaitu program JCOF. Okey, apa itu program JCOF? JCOF ni terdiri daripada 4 huruf ataupun 4 akronim. Yang pertamanya J, yang keduanya Q, yang ketiganya A dan keempatnya F. Okey, J adalah untuk Jawi, Q adalah untuk Al-Quran, A untuk bahasa Arab dan F untuk Fardu Ain. Okey, kenapa wujudnya program JCOF ini ataupun dikhususkan kepada 4 perkara ini adalah pertamanya untuk memastikan murid dapat menguasai bacaan dan tulisan Jawi. Yang keduanya untuk memastikan murid dapat membaca dan khatam Al-Quran. Yang ketiganya memastikan murid dapat menguasai asas bahasa Arab komunikasi. Dan yang terakhirnya untuk memantapkan dan menghayati amalan fardu ain, khususnya di dalam solat. Okey, kenapa pentingnya JCOF ni diterapkan di dalam subjek pendidikan Islam ini? Pertamanya,
untuk dari sudut ataupun dari sudut bahagian Jawi ni, kita sebenarnya nak mengenal pasti murid yang lemah dalam penguasaan Jawi. Pada awalnya pada tahun 1 murid akan didedahkan dengan penguasaan huruf tunggal hijaiyah alif sehingga nya, dan murid akan diajar mengenal, menyebut huruf-huruf tunggal ini sehinggalah mereka dapat mengeja dan membaca suku kata mudah yang terdiri daripada suku kata tertutup dan suku kata terbuka dan juga suku kata tertutup. Okey, sekiranya murid ini lemah dalam penguasaan Jawi, mereka akan dibantu melalui kem cemerlang Jawi apabila mereka masuk ke tahun 2 nanti, pada tahun berikutnya, di mana kem cemerlang Jawi ini akan murid yang lemah akan diberi tumpuan dan dibimbing serta diberi latihan dengan lebih terperinci tentang penguasaan Jawi daripada huruf hijaiyah juga, sehinggalah mereka dapat mengeja dan membaca sendiri perkataan dalam tulisan Jawi tersebut. Dan murid-murid yang mengikuti kem cemerlang Jawi ini akan dinilai semula penguasaannya di dalam ujian diagnostik yang mana akan diadakan 2 kali setahun. Ujian ini sekiranya murid dapat melepasi ujian diagnostik ini, mereka tidak perlu lagi mengikuti kem cemerlang Jawi pada tahun berikutnya. Tetapi sekiranya mereka tidak lulus dalam ujian diagnostik ini, mereka akan mengikuti kem cemerlang Jawi ini pada tahun berikutnya. Maksudnya kalau tahun 2 dia tak lulus ujian diagnostik ni, mereka akan dibawa ke tahun 3 pula untuk menguasai penguasaan Jawi ini sehinggalah mereka lulus dalam ujian diagnostik kem cemerlang Jawi ini. Okey. Seterusnya, pentingnya Jacob ni dalam penguasaan Quran. Okey, murid akan diajar membaca Iqra daripada Iqra 1 sehingga Iqra 6 secara tasmik harian. Maksudnya guru-guru pendidikan Islam akan membimbing murid-murid membaca Iqra daripada Iqra 1 sehinggalah Iqra 6. Sekiranya murid ni lancar dari bacaan mereka, jadi mereka daripada Iqra 1 tu akan naik ke Iqra 2, naik ke Iqra 3 dan seterusnya sehinggalah mereka dapat membaca Al-Quran itu sendiri dan akan dibimbing sehingga mereka khatam. Sekiranya murid-murid ini memang dah dapat baca Iqra tu dari rumah dengan lancar, jadi bila datang sekolah jumpa dengan ustaz atau ustazah, mereka akan dibimbing bacaan semasa sahaja. Maksudnya kalau dah Iqra 6 dekat rumah, datang ke sekolah akan diteruskan bacaan Iqra 6 itu sahaja. Guru akan bimbing sehinggalah mereka dapat naik Al-Quran, baca dan sekiranya bacaan mereka dah betul semua dari segi makhraj, tajwid, mereka boleh teruskan membaca Al-Quran sehingga khatam gitu. Okey. Okey, seterusnya kepentingan Jacob ni dalam bahasa Arab. Okey, untuk bahasa Arab, subjek ini akan diajar di dalam kelas sebagai salah satu subjek berasingan daripada subjek pendidikan Islam. Murid akan diajar mengenal huruf hijaiyah alif sehingga ya, dan juga membaca perkataan di dalam bahasa Arab mengikut beberapa kemahiran yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran bahasa Arab ini. Contohnya ada 3 kemahiran. Yang pertamanya kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Okey, murid-murid akan diajar asas-asas berbahasa Arab dengan mudah, bahasa Arab ringkas. Okey,
Sebenarnya bahasa Arab ni sama seperti bahasa-bahasa yang lain, diberi peluang kepada semua murid untuk mempelajari bahasa Arab ini sebagai bahasa tambahan. Maksudnya bukan sahaja murid beragama Islam sahaja dapat belajar bahasa ini, bahkan semua murid yang bukan Islam pun boleh turut sama mengikuti kelas ini. Okey. Seterusnya untuk fardu ain. Untuk fardu ain ini lebih difokuskan kepada ibadah solat. Okey. Pendekatan secara lebih terperinci diperkenalkan di dalam model kem bestari solat, di mana murid ditekankan tentang cara berwuduk dan juga cara menunaikan solat fardu dengan betul. Murid-murid akan diajar cara berwuduk dan menunaikan solat dari niat solat sehinggalah memberi salam. Pelajaran solat ini akan diterangkan di dalam kelas pada waktu belajar secara umum dan kemudiannya akan diterangkan pula secara khusus di dalam kem bestari solat yang akan diadakan 2 kali setahun, di mana guru-guru pendidikan Islam bersama dengan guru-guru beragama Islam yang lain akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan akan memantau murid-murid untuk belajar secara lebih mendalam tentang cara mengambil wuduk, anggota sunat wuduk, anggota wajib wuduk dan sebagainya, sehinggalah kepada niat solat, solat bersendirian dan juga solat berjemaah. Okey, baiklah. Bagi memahami secara ringkasnya wujudnya program Jacob ini dalam pendidikan Islam dengan bahasa mudahnya adalah untuk memastikan setiap murid boleh membaca Al-Quran, boleh menunaikan salat dengan sempurna, boleh membaca jawi dan boleh berbahasa Arab secara ringkas. Maksudnya murid-murid bukan sahaja belajar pendidikan Islam secara teori sahaja di dalam buku sahaja, bahkan mereka boleh mengaplikasikan apa yang mereka belajar dengan adanya program Jacob ini, kerana adanya program Jacob ni dapat memandu ataupun membimbing murid untuk mendalami lagi pelajaran pendidikan Islam, khususnya dalam pembacaan Al-Quran, pembacaan jawi dan juga berbahasa Arab, serta yang paling penting sekali dalam fardu ain iaitu solat dengan lebih mendalam, sehinggalah mereka dapat menguasai dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian. Jadi sebagai kesimpulannya, program Jacob ini dapat memperkuatkan lagi pemahaman dan penguasaan murid dalam bidang agama, bukan sahaja secara teori, bahkan secara amali, untuk mempersiapkan lagi murid menjadi insan yang terdidik dengan agama Islam secara lebih efektif. Kerana kita tahu murid-murid pada zaman sekarang ni memang akan menghadapi pelbagai cabaran dalam dunia yang semakin moden ni. Dengan adanya program Jacob ni dapatlah kiranya memantau murid-murid dari segi pemahaman dan juga amalan seharian mereka dalam ibadah mereka, ibadah salat dan juga pembacaan Al-Quran. Oleh itu, besarlah harapan kami guru-guru pendidikan Islam SK Taman Renting 1 mengharapkan agar ibu bapa dapat memberikan kerjasama dalam menjayakan program Jacob dan juga subjek pendidikan Islam ini seterusnya melahirkan anak-anak kita yang lebih cemerlang dalam sahsiah dan akhlaknya, insya-Allah, dan dapat memanfaatkan apa yang dipelajarinya bukan sahaja untuk sekarang, bahkan untuk pada masa akan datang. Begitulah harapan kami.
InsyaAllah sama-samalah kita berusaha untuk uh, melahirkan anak-anak didik kita yang berkualiti. Anak-anak didik SKTR1 ini dengan lebih berkualiti. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.